Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar sahabat-sahabat kita di Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor pada pagi ini. Ya. Saya berharap tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Ya, bertemu kita kembali di Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor di dalam program Bicara Pusaka siri kelima ini insya-Allah. Baik, alhamdulillah kepada sidang penonton sekalian, pihak MAIS Majlis Agama Islam Selangor kini sedang mengadakan kempen Bulan Faraid Negeri Selangor yang telah bermula pada 5 Julai 2021 sehingga 6 Ogos 2021. InsyaAllah pelbagai aktiviti yang telah dirancang, pelbagai aktiviti yang kita telah rancang, pelbagai juga aktiviti yang menarik dalam menyemarakkan lagi kempen Bulan Faraid Negeri Selangor ini. Antara program-program antara program ialah program Bicara Pusaka yang kita adakan pada pagi ini, yang mana program Bicara Pusaka ini adalah merupakan siri yang kelima. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua di Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor, program Bicara Pusaka kita pada pagi ini merupakan siri yang kelima. Banyak kita dah bincangkan dalam siri pertama sehingga siri keempat yang perkara-perkara yang menarik berkaitan dengan ilmu faraid, dan alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini, siri kelima kita bawakan lagi tajuk juga yang sangat menarik untuk kita kupas dan perlu juga untuk kita sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Baik, untuk program Bicara Pusaka kita pada pagi ini, kita akan adakan sebanyak 8 siri yang mana tuan-tuan boleh ikutinya di dalam Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor. Ya. Dan pada yang sama, jangan lupa pada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mengikuti ataupun sama-sama follow Facebook Majlis Agama Islam Selangor, atau untuk maklumat yang lebih lanjut tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan di laman web rasmi Majlis Agama Islam Selangor, iaitu www.mais.gov.my untuk sebarang perkembangan terkini ataupun aktiviti-aktiviti terkini yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Selangor. Baik, seperti yang saya maklumkan di awal tadi, di antara objektif Majlis Agama Islam Selangor mengadakan kempen Bulan Faraid Negeri Selangor ini adalah untuk menggalakkan atau memberi makluman kepada masyarakat untuk belajar atau menuntut ilmu yang semakin dilupakan ini, iaitu ilmu faraid. So, saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat di Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor, untuk bersama-sama dengan saya, untuk bersama-sama dengan panel kita pada pagi ini sehingga ke akhir program ini, kerana banyak perkongsian yang menarik yang akan kita sampaikan insya-Allah, yang mana kita juga membawa panel kita pada pagi ini yang pasti dapat menerangkan dengan lebih baik dan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini insya-Allah. Seperti biasa, saya juga ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor untuk bersama-sama dengan saya like, share dan komen. Like, share dan komen program kita pada pagi ini insya-Allah. Baik, sebelum kita meneruskan program ini dengan lebih jauh lagi, saya moderator anda pada pagi ini Muhammad Syafiq bin Ahmad Fauzi selaku moderator anda pada hari ini insya-Allah, bermula jam 10 pagi ini sehingga jam 11 pagi ini insya-Allah. Baik, saya juga dalam masa yang sama mendoakan sahabat-sahabat kita atau tuan-tuan dan puan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat walaupun kita dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Dan saya juga mohon kerjasama pada tuan-tuan dan puan untuk komen di ruangan komen kita. Boleh respon saya daripada mana, saya daripada jabatan mana, dan masa sama nanti insya-Allah
saya akan bacakan sedikit sedikit komen-komen yang ada di dalam Facebook Live Majlis Agama Islam kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, okey, komen, like, share, saya pun buat juga ni. Okey, sama-sama kita buat bersama-sama. Komen, like dan share program kita pada pagi ini, sama-sama kita buat. Jom kita buat sama-sama dengan saya, insya-Allah. Okey. Alright. Okey, saya dah nampak di dalam live kita pada pagi ini ada Puan Sabrina Muhammad. Assalamualaikum semua. Kita pun ada Zulfikri Hussein. Kita pun ada Encik Kamaruddin Abdul Rahman. Kita pun ada Puan Siti Ilyani binti Syahrudin. Alhamdulillah ramai ada hari ini. Indra pun ada. Ini adalah antara sifu-sifu dalam ilmu faraid kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey. Baik, seterusnya menariknya program kita pada pagi ini atau pada hari ini, kita ada hadiah untuk penonton bertuah. Caranya cukup mudah. Anda hanya perlu ikuti live Facebook Majlis Agama Islam Selangor pada pagi ini bermula pada jam 10 pagi tadi sehingga selesai. Dan perhatikan poin-poin penting yang akan disampaikan oleh panel kita pada hari ini. Panel kita akan berikan dua soalan yang mudah, dua soalan yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pasti semua boleh jawab. Siapa yang paling cepat dan betul akan menerima hadiah yang telah disediakan oleh Majlis Agama Islam Selangor, insya-Allah. Hadiahnya apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Hadiah dia yang pertama, kita ada buku Faham Faraid. Itu saya pasti semua yang nak sangat dengan buku-buku tu. Okey. Yang kedua, kita pun ada sebuah alat permainan bijak pusaka game. Bijak pusaka game ni yang mana kita menyediakan dalam bentuk alternatif yang sangat menarik untuk kita belajar berkaitan dengan ilmu faraid. So, ada dua hadiah. So, rebutlah peluang ini untuk dapatkan dua hadiah ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana bermula pada jam 10 pagi tadi, ikuti live kami di Facebook Majlis Agama Islam Selangor sehingga akhirnya, insya-Allah, pastikan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa menghadap dan mendapatkan ilmu-ilmu yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insya-Allah. Baik, sebelum tu bantu kami share, naikkan view kita pada pagi ini dengan semangat. Hari ini insya-Allah hari Selasa 27 Julai 2021, insya-Allah kita lebih bersemangat untuk bekerja ataupun untuk menimba ilmu walaupun kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan, insya-Allah, Dan dalam masa yang sama, dengan usaha kita share ataupun like di program Majlis Agama Islam Selangor ini, ataupun kita kongsikan bersama dengan sahabat hadai kita, jiran tetangga, itu merupakan adalah salah satu dakwah yang kita laksanakan pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Untuk kita bawakan seterusnya penceramah kita pada pagi ini, alhamdulillah kita nak meneruskan program bicara pusaka kempen Bulan Faraid di Selangor pada hari ini. Kita bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan seorang panel yang tidak kurang hebatnya atau boleh dikatakan guru dalam ilmu pengurusan harta pusaka kita pada pagi ini. Saya perkenalkan Tuan Ahmad Termizi bin Abdullah, Peguam Syar'i dan Sibil di Tetuan Termizi & Co yang akan mengupas tajuk kita pada pagi ini. Sedikit latar belakang berkaitan dengan panel kita pada pagi ini, iaitu latar belakang pendidikan. Beliau memiliki sarjana muda dalam bidang perundangan dan seterusnya beliau juga mempunyai sarjana di dalam perbandingan undang-undang. Seterusnya untuk pekerjaan beliau, untuk latar belakang pekerjaan beliau juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Stanford College di Petaling Jaya dan sehingga kini beliau berkhidmat di Termizi & Co yang mana specialnya ataupun khusus kepada Islamic Law of Inheritance, Conveyancing Practice and General Civil Litigation. InsyaAllah hebat kita punya panel kita pada pagi ini. Dan antara buku-buku yang telah ditulis oleh beliau, yang pertamanya pengurusan dan pembahagian harta pusaka di Malaysia, Selangor, dan beliau juga menulis soal jawab pusaka di negeri Selangor. Ada juga tajuk-tajuk buku yang beliau pernah hasilkan, iaitu Hibah Tanah Bercadar, Hibah Amanah,
wanita dan faraid, dan dokumentasi hibah, dan pelbagai lagi lah, pelbagai lagi buku-buku yang telah dihasilkan oleh beliau. InsyaAllah hebat juga panel kita pada pagi ini, yang akan menerangkan ataupun mengupas tajuk. Tajuk tu penting. Tajuknya apa untuk hari ini, tuan-tuan dan puan-puan? Tajuknya ialah apakah yang isteri perlu tahu selepas kematian suami. Ya, bagi saya ini adalah tajuk yang sangat menarik untuk kita bincangkan bersama dan kita memberi pencerahan kepada isteri-isteri di luar sana apa yang perlu dilaksanakan selepas kematian suami. Baik, kita nak bertegur sapa dengan panel kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat Ustaz Baik, Ya, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya difahamkan partner firma Tuan, iaitu Tuan Nazaruddin, serta sahabat baik Tuan Syafu Khairi, sahabat baik kepada Tuan Tirmizi telah pergi meninggalkan dunia ataupun telah meninggal dunia pada minggu lepas, dan sama-sama kita mendoakan, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah supaya roh arwah dipermudahkan urusan dan ditempatkan di kalangan hamba-hamba yang beriman. InsyaAllah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Baik, sebelum kita meneruskan program kita ataupun kita pergi lebih jauh lagi untuk memberi peluang kepada panel kita untuk menjelaskan tentang tajuk kita pada pagi ini. Tajuknya adalah sangat menarik, apakah yang isteri perlu tahu selepas kematian suami. Baik, saya menjemput kepada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan di Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor ini untuk terus share dan komen, dan sekiranya ada persoalan yang perlu penjelasan, boleh letakkan di ruang komen. InsyaAllah sekiranya ada masa, saya akan bacakan satu persatu dengan soalan yang akan kita berikan pada pagi ini. Baik, boleh kita teruskan Tuan Tirmizi? boleh, insyaAllah. Okey, sebagai mukadimahnya Tuan, soalan yang pertama, apakah yang isteri perlu tahu selepas kematian suaminya? Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Syafiq selaku moderator pada pagi ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. So, terima kasih kepada Maiz yang menjemput saya, terutamanya kepada guru saya juga, Ustaz Indra. Dan hari ini kita berbincang tentang, ataupun sebenarnya kita berkongsi saja. Saya bukannya guru ataupun pakar sangat, kita lebih kepada berkongsi apa yang kita tahu sedikit sebanyak mengenai tajuk yang secara kebetulan ia maknanya berkait juga dengan mereka yang berada di sekitar saya lah. Waktu tajuk ini diutarakan dulu, saya ingatkan tak ada apa-apa, rupanya berlakulah. Ialah itu ajal menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. So tak apalah, kita positif dan kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah apa yang isteri perlu tahu. Yang pertamanya, isteri perlu tahu bahawasanya ialah selaku isteri dia mestilah ada perasaan sedih. Itu adalah normal apabila kematian suami, kan. Perlu rasa sedih sebab kita bukannya robot. Kita ada perasaan sedih itu, tetapi kita ingat bahawasanya setiap perancangan Allah itu ada hikmahnya. Kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis kursi, ana fi zanni abdi, aku mengikut apa yang sangkaan hamba-Ku. So kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya
Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi suami puan lah. Sebab kita bercakap pasal khusus kepada balu ni ataupun bakal-bakal balu lah, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih menyayangi suami-suami yang meninggal itu, dan kita yang masih lagi hidup perlu meneruskan hidup, dan ada hikmah yang perlu digali. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu, adalah perancangan Allah yang lebih mengetahui. So secara ringkasnya tentang apa yang isteri perlu tahu selepas kematian suami ini, saya letakkan 4 perkara, Cik Syafiq, 4 perkara secara umumnya yang isteri perlu tahu. Yang ni kita akan detailkan dari selepas ni lah. Maknanya pertamanya, isteri tu perlu tahu harta suami lah. Dia kena ambil tahu harta suami. Sebenarnya tahu harta suami ni kalau boleh masa suami hidup lagi, tapi masa suami hidup ni janganlah sampai queen control. Masalah juga kalau ambil tahu sangat harta suami sampai suami nampak isteri tu queen control, masalah juga, takut tak sempat meninggal suami dah pun berlaku cerai hidup, kan bahaya juga. So kita ni bercakap pasal cerai mati. So apabila suami mati, nak tak nak isteri perlu tahu harta suami. Isteri perlu tahu waris-waris suami, sebab waris-waris suami kadang-kadang tidak semestinya waris isteri. Kalau suami itu adanya ibu ayah lagi, betul lah waris isteri lah sebagai mertua. Tapi kadang-kadang suami ada anak daripada perkahwinan yang terdahulu ke sebagainya. So ataupun kalau mereka ini tidak ada anak, tidak ada ayah, so adik-beradik kepada suami. So isteri perlu tahu waris faraid suami. Isteri perlu tahu hak dia, hak harta pencarian dan hak pusaka dia, ataupun kalau dekat Kelantan dia panggil hak kepala mayat, ataupun dia panggil pangku mayat. So dia kena tahu hak-hak dia. Kemudian isteri juga perlu ambil tahu tentang bagaimana untuk menguruskan harta pusaka suami. So saya ingat untuk mukadimah yang mula-mula tu saya bahagikan apa yang isteri perlu tahu selepas kematian suami kepada empat perkara ni lah: harta, waris, hak dia, dan macam mana nak uruskan harta pusaka tu. Wallahualam. Okey, so maksudnya sedikit kita dah tahu, maksudnya 4 perkara yang isteri perlu tahu, iaitu harta suami, waris suami siapa, hak isteri, dan pengurusan harta pusaka. InsyaAllah. Baik, kita pergi pada soalan seterusnya yang mana berkaitan juga dengan soalan pertama tadi, Tuan. Mungkin boleh jelaskan macam mana cara terbaik untuk isteri ketahui harta peninggalan suami tadi. Silakan, Tuan. Itulah, kita pergi kepada harta suami tadi. Kalaulah cara terbaik itu, dia akan jadi cara terbaik sebenarnya perlu disediakan oleh suami itu sendiri sebelum suami meninggal. Saya highlight, sebab kalaulah suami sendiri yang tidak susun ataupun organize harta-harta yang dia ada, tidak membuat perancangan pewarisan dan tidak menyusunnya, maka ia menjadi kesukaran kepada waris lah. Terutamanya kita kata isteri lah ataupun waris-waris yang lain, sebab waris kena siasat sendiri. Waris kena siasat sendiri. Ada satu kes tu, isteri tak tahu pun suami ada rumah, walaupun rumah tu mungkin rumah flat yang disewakan. Saya tak tahu, mungkin dia berhasrat untuk buat surprise, tapi masalahnya surprise dia dulu yang meninggal. Jadi benda tu jadi susah masa pengurusan, sehingga kan kita kena buat harta tertinggal dan macam-macam lah apabila tidak tahu, sebab macam mana nak berurusan dengan pemaju, nak dapatkan apa, sama ada dah keluar strata ke apa, banyak. Ada juga lah kes-kes yang saya handle yang menyebabkan kesukaran kepada waris untuk menyenaraikan harta suami. Tapi kalaulah suami yang sudah pun meninggal dan tidak disenaraikan, maka memang isteri perlu bekerja lebih keras lah untuk menyenaraikan harta tersebut. Dia selalunya jadi sukar lah, sebab isteri ni pun dia ada iddah dia, macam manalah dia nak sana ke sini, PKP ni lagi susah lah dia nak. So apa yang saya nak sarankan hari ini ialah suami itu ataupun setiap orang lah, ini benda ni saya highlight lama dah, Encik Syafiq, saya highlight lama. Kita buat satu, saya panggil file faraid peribadi.
File faraid peribadi. Setiap orang dia kena sediakan file faraid dia sendiri. Mana suami ada file faraid dia, isteri ada file faraid dia, untuk dia susun siap-siap. Maknanya apabila berlaku kematian yang kita tidak duga, maka waris boleh terus akses ke dalam file faraid peribadi tersebut untuk menguruskan peninggalan suami itu tadi. Saya ada share juga benda ni dalam Facebook saya. Kebetulan saya share dulu masa kematian Allahyarham Abang Boceh tu. So, Februari 2019 saya rasa. Saya share tu, saya tahu arwah Abang Boceh akan meninggal. Lepas saya check tu, maknanya sampai saya ingat 10,000, 11,000 orang like dan share Facebook saya tu kebetulan pada masa tu. So insyaAllah memberi manfaat lah. So saya pun, ini contoh lah, contoh yang saya bawa file faraid pribadi saya buat kan, dan saya senaraikan dalam slide saya tu apa yang perlu dimasukkan dalam file tu. Kalau kita ada wasiat, kita masukkan wasiat kita tu. Kemudian kita terus salinan dokumen tentang waris faraid suami tu. Salinan kad penalan, salinan surat nikah boleh letak yang original dalam file tu, tak ada masalah. Kad penalan tu tak boleh lah original, setiap orang pegang yang original. So kita letak yang betul. Lahir pun boleh letak yang original sebab orang tak pegang sijil lahir. Kan nanti bila ni barulah nak cari. Cuma kadang-kadang kalau ada masalah kahwin senyap-senyap tu masalah lah. Masalah lah. Sebab yang kahwin kat Thailand tu takkan letak dalam file tu pula. Takut. Itulah pasal. Tapi nak tak nak dia adalah waris juga kalau senyap tak senyap pun. So memang kehidupan dia faraid ini bergantung kepada kehidupan masa hidup. Kalau masa hidup okey, selalunya selepas meninggal pun okey lah. So masukkan polisi takaful. Kalau polisi itu tebal mungkin kita photostat lah. Kalau polisi itu nipis mungkin boleh masukkan terus. Kalau photostat pun maknanya kita take note lah yang original kat mana. Kemudian kita nyatakan maklumat akaun lah, nombor akaun, dan amanah tabung haji, amanah saham, kira BSP. Kalau yang ada yang kripto tu dia lain sikit lah. Orang kripto tu dia kena dia ada kaedah lain lah sebab dia kita handle lain. Kemudian kita masukkan, kalau ada yang original boleh letak original geran kenderaan, kita letak dalam plastik lah. Jangan kita tebuk geran original tu, kita letak plastik tu yang dimasukkan, dia adalah cara pemfailan tu. Kemudian kalau ada geran tanah original, kalau tak ada original yang disimpan di bank, kita letak yang salinan lah. Kemudian harta intelek tu, kalau ada harta intelek, kalau tak ada kita senaraikan juga senarai hutang, maknanya kita letak salinan letter offer. Kalau ada MRTA, kalau kenderaan tu ada auto life, kita letak juga kat situ untuk memudahkan waris kita, maknanya dia sudah ada tempat rujukan. Dan sebenarnya kita guna benda ni semasa hidup pun. Bila anak masuk asrama penuh kok, kita nak juga kad pengenalan anak, ada dalam file tu kan. Contohnya tak perlu kita nak cari jauh-jauh pun. So sebenarnya yang kita letak tu masa hidup pun kita dah guna, tapi bila kita dah buat lebih macam ni, maknanya memudahkan waris selepas kita meninggal lah. So yang tak ada yang kat sini Encik Syafiq, sijil kita saja tak ada. Sijil mati tuan punya file. Kalau nak lebih, kita reka lah sikit, ini sijil mati saya. So kita letak mula-mula tu. Jadi setiap kali kita buka file, menginsafkan kita. File kita sudah ada sijil mati yang kita tak tahu kita akan mati bila. Jadi ini adalah cara terbaik bagi saya untuk waris mengetahui, isteri mengetahui, dan kalau isteri tak mengetahui itu maknanya benda ni akan mengambil masa yang lama kalaulah kematian suami dan suami tidak menyenaraikan perkara ini. Dan apabila jumpa peguam pun benda ni tidak komplit, peguam pula yang kena investigate. Kadang-kadang adalah cas-cas tambahan, kadang-kadang dia akan jadi menyukarkan lah. So saya ingat tentang harta tu, itulah yang perlu dibuatlah supaya isteri memudahkan atau pewaris mudah untuk mengetahui harta yang ditinggalkan oleh si mati. Allahualam. Okey tuan. Baik. Itu adalah antara cara-cara terbaiklah untuk isteri mengetahui harta peninggalan si suami tadi tu.
So ada lebih kurang dalam 7 perkara yang perlu. Bagi saya ini pun kena juga si suami itu kena juga ambil tindakan yang sepatutnya agar si isteri tadi dapat memudahkan perkara-perkara untuk dilaksanakan selepas kematiannya lah. Dan dalam masa yang sama, selain pada isteri, siapa lagi waris yang layak terima harta si suami ni tadi, tuan? Ini yang maknanya perkara kedua yang perlu diketahui ialah tentang waris. Selalunya waris suami itu memanglah isteri, tetapi isteri itu memanglah bila pasangan menjadi waris faraid kepada pasangan yang lain, tapi kita kena ingat dalam masa yang sama bukan semua harta suami itu akan ditinggalkan kepada isteri. So dia akan kita kena belajar juga tentang faraid dan kita kena faham maknanya apabila suami meninggal selain daripada isteri, maka waris-waris suami juga berhak kepada harta peninggalan suami. Kalaulah keluarga yang simple, maknanya suami, isteri dan anak, so dapatlah suami, isteri dan anak lelaki dan anak perempuan. Tapi kita kena ingat, kalaulah suami itu ada ibu bapa, maka ibu bapa suami juga tidak terhalang, sebab mereka ini adalah waris utama yang menerima secara fardu. Bapa tu bahkan boleh menjadi waris asabah bin nafsi kalau dalam keadaan tidak ada anak lelaki. So ibu, bapa, suami, isteri, anak lelaki dan anak perempuan adalah waris utama yang tidak akan terhalang. Kadang-kadang dalam susu-galuh keluarga yang lebih kompleks, contohnya suami itu dia sudah pun ada anak daripada bekas isteri. Dia berkahwin dengan duda yang sudah pun ada anak, tapi anak kepada suami itu tidaklah dipelihara oleh suami itu sebab dijaga oleh bekas isteri itu. Jadi mungkin tak tahulah macam mana hubungannya, sama ada baik atau tidak baik, tapi anak itu juga adalah waris kepada suami yang meninggal tu, sebab adalah anak suami. Dia tidak ada bekas anak yang adalah bekas isteri. Anak adalah anak, tak kira lah anak itu berada di mana, kok mana pun kena cari. Kalau anak tu perempuan, selalunya dia cari bapa dia sebab nak menjadi wali nikah tu. Kalau anak lelaki, kadang-kadang kita dapati agak sukar untuk kita trace pula anak daripada bekas lebih-lebih lagi kalau lah family tu ada clash lah, mana tak bayar nafkah ke apa. Tapi nak tak nak, kita kena ambil tahu dan kita kena ambil selaku isteri, maknanya kena ambil tahu semasa hidup lagi supaya memudahkan apabila berlaku kematian. Maknanya maknanya boleh bincanglah dengan suami, ini anak awak dulu, maknanya hari raya ke jumpa ke, macam-macam lah selaku. Betul. So dan hubungan dengan mertua tu kena rapat lah. Ya, betul. Hubungan dengan adik-beradik suami juga kena rapat, sebab berlaku dalam situasi, contohnya saya ada satu kes baru ni, suami isteri tidak ada anak. Dan suami ni pun suami yang meninggal lah, mereka tidak ada anak dan tidak ada ibu bapa. Maka si suami ni pun dia cuma ada adik-beradik perempuan. Kemudian isteri pun perempuan. So maknanya isteri ni dia kena tahulah bahawasanya apabila dia meninggal, maka waris kepada, apabila suami dia meninggal, waris kepada suami dia juga adik-beradik suami yang perempuan ni. Adik-beradik suami yang perempuan. Jadi apabila hubungan yang tidak rapat, dia menyebabkan mudahnya berlaku salah faham lah. Padahal perkara itu boleh so dalam isu waris suami ni, pihak-pihak kena faham lah, at least kena faham bila masa, maknanya ibu bapa datuk nek terhalang jika ada ibu bapa, tapi ibu bapa ni tidak terhalang sampai bila-bila pun ibu bapa sentiasa mendapat hak faraid. Tetapi adik-beradik si mati ni dia akan terhalang sekiranya adik-beradik si ibu sebapa terhalang sekiranya suami itu ada anak lelaki ataupun suami itu ada bapa. Kalau tak ada anak lelaki, dia pergi kepada bapa. Dia panggil waris asabah. Waris asabah. Pada anak lelaki dulu.
Tapi kalau ada anak lelaki, tak ada anak lelaki, ada anak perempuan tetapi sekiranya mati ada bapa, maka harta tu dihabiskan oleh bapa. Dia tak pergi lagi kepada adik-beradik. Dia adik-beradik ni hanya akan dapat kalaulah si mati itu tidak ada anak lelaki dan tidak ada bapa yang menjadi waris, barulah dia akan pergi kepada adik-beradik lah, adik-beradik si ibu sebapa. So dan ini panjang kalau nak kita hurai je Hafiz, saya ingat. Yang pentingnya jaga hubungan dengan waris, tahu masa hidup lagi dan terus menjaga, dan apabila kita buat kiraan faraid selepas meninggal tu pun tidak terkejut. Kadang-kadang orang terkejut, kenapa sampai ke sini harta habis tu? Betul. Jadi jagalah hubungan tu, dan maknanya sekarang isteri-isteri ini perlu kekal menjaga hubungan silaturahim dengan yang tak terima atau faraid pun kita jaga silaturahim juga, tapi yang lebih-lebih lagi yang terima faraid, sebab yang faraid itu kita akan, dia ada hak dia, sama dia nak takharus, kita kena kira faraid terlebih dahululah. Saya kata itu ringkas secara maknanya kena tahu basic faraid lah, Cik Syafiq. Betul. Bagi saya ilmu faraid ini adalah sangat penting lah. Dan kita pernah juga dapat situasi di Majlis Agama Islam Selangor ni ada sampai ke 3-4 lapisan yang menerima hak-hak untuk harta si mati tu tadi. So banyak lapisan tu macam banyak betul lapisan-lapisan yang kita perlu. Maksudnya harta-harta tu setiap lapisan tu ada haknya terhadap harta si mati tadi. Dan tadi kita dah tahu waris-waris berkaitan dengan yang layak terima harta si suami itu tadi, dan cuma saya nak highlightkan dekat sini ataupun kita nak tekankan lebih dekat sini, berbalik pada tajuk utama tadi, kita nak tahu apakah hak isteri, apakah hak isteri terhadap ataupun kematian si suami itu tadilah, apa hak yang isteri akan dapat. So apabila isteri meninggal dunia, maka isteri dia berhak kepada dua perkara lah di Malaysia ni. Di Malaysia ni kita agak unik. Sebab kita bukan saja ada hak faraid, tetapi di Malaysia ni kita mengiktiraf hak harta pencarian. Maknanya di Timur Tengah apa semua dia tidak ada hak harta pencarian. Tapi di Malaysia ni hak harta pencarian ni kita develop berdasarkan adat yang sudah pun diiktiraf di negara kita lah, al-adatu muhakkamah, adat yang sudah pun diiktiraf di mahkamah, dan seterusnya kita ada statut yang menjaga hak isteri. Sebab isteri ini selalunya dia memang membantu suami secara kalau zaman-zaman dulu secara langsung pun, kalau dekat Kelantan tu kita kata pergi masuk pasar Khadijah tu si isteri yang kerja je. Pasar Khadijah. Kedai kopi dulu. Kalau kemananya yang menoreh getah isteri apa semua, suami tolong juga, tapi maknanya benda tu berdasarkan culture, adat yang sebegitu, maka kita mengiktiraf hak harta pencarian kepada isteri. Tapi isteri yang tidak bekerja pun dia ada hak dia juga. So isteri boleh menuntut hak harta pencarian ni, kita tidaklah nak detailkan hari ni. Cuma kita nak kata kalaulah isteri itu mahu tuntut, dia boleh tuntut. Tapi kalau dalam situasi yang simple, mungkin isteri tak kisahlah, maknanya benda tu hanyalah dia dengan anak-anak saja. Tapi kalau situasi yang keluarga tu agak kompleks dengan adanya mungkin suami ni ada beberapa isteri ke, ataupun dia adalah isteri muda, so dia maknanya dia pun ada harta juga, ada juga bekas isteri yang suami itu, di mana ada isu yang kompleks, mungkin harta pencarian ni boleh dituntutlah oleh isteri supaya hak dia tu lebih terjamin, sebab berbanding dengan hak faraid bagi seorang isteri itu, dia tidaklah banyak hak faraid bagi isteri, sebab hak faraid lebih banyak kepada anak-anak si mati. Sebab isteri ni dia wanita, sepatutnya dia sentiasa dilindungi. Kalau dia ada ayah dia akan kembali menafkahkan dia, sebab dia sudah ibu tunggal. Macam itulah lebih kurang di sudut wanita ni, dia tapi anak tu dia lebih anak perempuan dia ada hak fardu dia, anak lelaki dia akan mendapat hak sebagai waris yang sobah. So hak faraid isteri ada, tetapi untuk menjadikan sekiranya perlu dituntut, maka isteri ada satu lagi hak yang kita namakan sebagai
hak harta pencarian. Itu antara dua hak itulah, Syafiq. Okey, baik. So maksudnya kita dah dapat penjelasan dua hak yang isteri perlu tahu apabila berlakunya kematian si suami tadi. InsyaAllah. Baik, Tuan, kita nak pergi kepada soalan pertama kepada penonton. Okey, yang seperti yang saya maklumkan tadi di awal tadi. Okey, kita nak minta panel kita ataupun Tuan Tirmizi untuk mengajukan satu soalan kepada penonton-penonton kita yang berada di live Facebook Majlis Agama Islam Selangor pada pagi ini. Baik, apa dia tu Tuan? Soalan dia Tuan? Boleh? Soalannya saya sebenarnya dah bocorkan jawapan. Soalan apakah situasi yang menyebabkan adik-beradik seibu sebapa suami layak menerima harta pusaka suami? Apakah situasi yang menyebabkan adik-beradik seibu sebapa suami layak menerima harta pusaka suami? Okey, baik. Okey. Itu adalah soalan daripada panel kita pada pagi ini, iaitu Tuan Tirmizi. Apakah situasi yang menyebabkan adik-beradik seibu sebapa suami layak menerima harta pusaka suami? Ya. Siapa yang cepat? Okey, teruskan jawab di komen kita. Mana-mana yang terpantas, tercepat, okay, kita umumkan nanti insyaAllah di akhir kita punya program pada hari ini, insyaAllah. Baik, okay, dah ada dah tu jawab. Wah, saya dah tengok banyak dah ni dah menjawabnya. Okay, Alhamdulillah. Jawapan tu nak baca sekarang ke nak baca nanti hujung nanti? Okay, jawapan nanti kita akan baca di hujung nanti ya. Tapi mungkin boleh saya bagi dululah hint jawapan yang mudahnya. Okay, apabila suami tidak mempunyai anak lelaki dan bapa yang telah meninggal dunia dahulu. Itu adalah jawapannya. Okey. Siapa yang terpentas nanti kita punya urus dia akan dapatkan namanya dan saya akan bacakan di akhir program ini. InsyaAllah sama-sama kita ikuti perkembangan ataupun program kita, live program kita Majlis Agama Islam Selangor pada pagi ini. Okey, yang kita bawakan khas panel kita pada hari ini iaitu Tuan Ahmad Tirmizi bin Abdullah yang mengupas tajuk berkaitan dengan apakah yang isteri perlu tahu selepas kematian suami. Baik Tuan, kita boleh terus pergi ke soalan seterusnya? Boleh. Ke Tuan nak tarik nafas dulu? Okey, kita dah masuk pada sesi kedua ni. So, maksudnya tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan apakah yang isteri perlu tahu selepas kematian suami. Lepas tu kita bincangkan bagaimana kaedah yang terbaik untuk isteri tahu harta peninggalan si suami tadi, dan kita pun ada bincangkan siapa lagi waris yang layak terima harta si suami tadi selain daripada isteri, dan kita juga dah membincangkan dua perkara yang penting ataupun dua hak yang isteri perlu tahu selepas kematian suaminya. So saya mengharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor tadi dapat poin-poin yang penting untuk kita garap ilmu-ilmu tersebut. Dan insyaAllah selepas ni kita ada lagi soalan kedua yang mana kita akan minta juga panel kita berikan, dan terus ikuti, terus share, like program Majlis Agama Islam Selangor pada pagi ini supaya kita dapat kongsikan ilmu-ilmu faraid ini, insyaAllah. Baik, kita terus pergi pada soalan yang seterusnya. Baik, boleh Tuan Boleh. Alright. Okey. Seterusnya tadi kita dah bincangkan. Okey. Mungkin soalan ni dia agak mungkin Tuan boleh memberi penjelasan yang lebih sedikit lah. Yang mana mungkin si isteri tadi tu nak tahu bagaimanakah tertib pembahagian harta pusaka suami yang telah meninggal dunia. Itulah caranya lah yang kita boleh tahu. Apabila seorang suami ataupun siapa yang si mati meninggal dunia, maka harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati tu dia ada tertib dia. Yang pertamanya kita kena uruskan dulu jenazah dia. Ini dia panjang sebenarnya nak detail, tapi saya ringkaskanlah. Mana kita uruskan jenazah, dan menguruskan jenazah ni kita boleh gunakan harta pusaka suami lah untuk menguruskan jenazah tu.
Tapi kalaulah dia sudah pun ada khairat kematian dengan masjid ke dengan surau ke, kadang-kadang benda tu dia jadi free lah sebab ditanggung oleh masjid tempat tinggal tu. Tapi kalaulah tidak ada, maknanya kita boleh gunakan harta pusaka lah. Kalaulah ada waris yang advance, so dia boleh claim semula daripada harta pusaka si mati itulah. Selalunya kita taklah nak cairkan harta pusaka gitu, sebab kos tu kadang-kadang kalau ada adik-beradik ke yang sponsor, jadi sponsor lah. Tapi maknanya sudut hukum pengurusan jenazah itu boleh diambil daripada harta pusaka si mati lah. Dia sekarang ni kalau di sekitar KS Selangor ni, kalau keseluruhan tu dia akan jadi mencecah dekat 2,000 juga kalau kira kuburnya, vannya, apa semua. Tapi setengah tu dia tidak kira package, dia tengok apa yang dinilah. So yang keduanya, kita perlu asingkan antara harta pusaka dengan bukan harta pusaka supaya kita faham. Kita kena buat pengasingan. Contohnya adalah derma kematian. Masyarakat kita ni apabila berlaku kematian, kita bagi derma. Kita bagi derma. So derma itu dia bukan harta pusaka. Derma itu mengikut kepada siapa yang didermakan. Selalunya kalau ada anak-anak yatim tu, dia bagi derma tu kepada anak yatim. Maka kita tak perlu nak susah-susah nak isytiharkan derma tu, nak isytihar sebagai nak bahagi mengikut faraid. Tak perlu, sebab derma kematian tu dia bukannya harta yang dikumpul oleh si mati. Dia adalah harta pemberian. Dah mati dah baru bagi. Maknanya si mati pun tak tahu dia akan dapat berapa. Maknanya dia betul-betul adalah untuk siapa wang itu didermakan, dan dia tidak perlu dibahagikan mengikut faraid lah. Maknanya selalunya balu akan dapat lah benda ni. Derma kematian tu dia tak payah bimbang, dia boleh guna saja sebab itu adalah derma kepadanya dan derma kepada anak-anak dia. Begitu juga dengan hibah takaful. Dia bukan harta pusaka. Begitu juga kalau yang ada pencen terbitan, kalau suaminya kerja government, maka diproses wang dituntut mana pencen terbitan dari kepada kuap. Sekarang ni kuap KWP yang handle pencen terbitan, kita panggil. Pencen dia yang dalam akaun bank dia tu, itu harta pusaka, Syafiq. Pencen tu yang bukan harta pusaka. Jangan pula duit pencen yang masuk dalam akaun tu pun kita tak nak bagi. Itu kena bagi mengikut faraid yang saya maksudkan. Sebagai pencen terbitan yang mana selepas diproses oleh kuap, dia akan dapatlah kepada pecahan tu. Dia akan dapat kepada tanggungan tu mengikut percentage lah, adalah kiraan dia, sebab itu berdasarkan akta pencen. Itu jugalah kalau mana dekat pengasingan atau pusaka, selepas tu kita kena bayar hutang lah. Kalau si mati ada hutang, kita kena bayar hutang, kemudian barulah dibahagikan harta pencarian, kemudian dilaksanakan wasiat lah 1/3. Contohnya dia nak derma kepada masjid, maka dicairkan dan dijadikan jariah kepada dia kalau ada wasiat lah. Kemudian barulah dibahagikan harta pusaka. So itu secara ringkas bagaimana pencairan itu. Maknanya dia bukanlah terus, tetapi kita kena jelas step by step tu yang betul-betul bersih, barulah dia menjadi harta pusaka yang perlu dibahagikan kepada waris faraid. Mana kena panggil lah waris-waris faraid yang lain untuk bincang, faham dulu hak faraid mereka, barulah kalau mereka nak takharus ke nak sama banyak ke, yang penting faham faraid terlebih dahululah. So ini adalah tertib secara umumnya dalam pencairan harta pusaka apabila berlaku kematian. Allah alam. Okay. So baik, maksudnya dekat situ kita dah tahu pembahagian ataupun tertib pembahagian harta pusaka tu bagaimana dibuat, bermula daripada pengurusan jenazah sehingga pembahagian harta pusaka tu dibuat. So dalam tertib tu ada perkara yang menarik perhatian saya dekat sini, iaitu pembahagian harta sepencarian. So di bab pembahagian harta sepencarian ni, mungkin tuan boleh jelaskan sedikit ataupun mungkin tuan boleh jelaskan secara ringkasnya, yang mana bilakah masa yang sesuai untuk si isteri ni tadi boleh menuntut harta sepencarian dengan suaminya tadi? Itulah harta sepencarian ni, maknanya jika isteri mahu menuntut harta sepencarian, dia boleh mana kita akan kategorikan ataupun kita akan asingkan harta yang nak dituntut sebagai harta sepencarian tu berasingan.
Dia bukan menjadi harta pusaka. Tetapi bukanlah ini, sebab tadi kalau kita tengok harta pencarian ni dia dikira sebagai macam hutang juga. Seperti hutang antara pasangan dengan pasangannya. Harta pencarian ni kita boleh tuntut dalam 3 keadaan, Cik Syafiq. Maknanya kalau semasa hidup suami berpoligami, maka isteri boleh tuntut harta pencarian. Ataupun apabila berlaku perceraian semasa hidup pun boleh tuntut harta pencarian. Dan satu lagi apabila berlaku kematian lah, maknanya cerai mati. So boleh juga tuntut harta pencarian jika mahulah, jika perlu, tapi dia tidak wajib tuntut. So apabila nak tuntut harta pencarian itu, harta pencarian ini akan ditentukan oleh mahkamah syariah lah. Tetapi dia tidak menghalang untuk harta-harta lain itu diteruskan dengan pembahagian harta pusaka. Kalau kita pergi ke pusaka kecil ke mahkamah kita akan asingkan harta tersebut, yang mana kita nyatakan harta-harta ini masih lagi subjek kepada harta pencarian, tetapi wang di dalam dalam bank ataupun EPF, tabung haji apa semua tu selalunya memang kita tak berlaku harta pencarian dekat situ. Harta pencarian selalunya adalah harta ta'alih sahaja. Kalaulah ada untuklah supaya at least apabila harta tu dicairkan, bahagian isteri tu lebih banyak lah. So selepas dibuat pembayaran hutang, maka yang lain tu boleh terus saja dikategorikan. Kalau dia nak tuntut, mana terus saja nyatakan kepada waris dia nak tuntut harta pencarian. Dan sekiranya adanya wasiat si mati tu yang berkaitan dengan harta pencarian, so wasiat tersebut masih lagi bergantung kepada tu. Dia wasiatkan dia nak bagi rumah Konolok kepada anak yatim, tapi rumah Konolok tu dituntut sebagai harta pencarian. Sebenarnya rumah Konolok tu tak boleh lagi nak dilaksanakan wasiat sebab harta pencarian datang terlebih dahulu. Wasiat tu dia tidak semestinya ikut 100%. Sebab itulah dalam segi tertib tu, maknanya settle dulu harta pencarian. Kalaulah wasiat itu relevan, boleh dilaksanakan mengikut syarat panjang lah, perbincangan tentang wasiat, barulah dilaksanakan wasiat. Dia macam tu. So jangan bimbang kalau nak tuntut harta pencarian, tuntut saja. Maknanya jumpa peguam apa semua boleh. Kalau mana dalam urusan pusaka tu boleh aja terus tuntut. Kemudian dia ada kaedah dia lah, detail kalau nak dia tu. Tapi maknanya janganlah isteri tu rasa macam serba salah. Kalau dia rasa dia perlu tuntut, dia tuntutlah. Tapi kalau yang simple melibatkan anak-anak dia saja, mungkin dia tak tuntutlah, sebab mungkin anak dia besar, nanti anak dia akan bahagikan balik kepada dia. Kalaulah waris tu memang sudah pun dewasa, boleh buat takharus kepada ibu dia dan seumpamanya lah. Tapi ada hak dia kat situlah yang dikira sebagai seolah-olah satu hutang antara pasangan kepada pasangannya. Itu je. Baik, itu adalah secara ringkas berkaitan dengan harta pencarian yang boleh dilaksanakan oleh si isteri tadilah sekiranya kematian suami tadi. Baik, untuk soalan terakhir ni mungkin boleh Tuan Ahmad Tarmizi boleh maksudnya combinekan, yang mana mungkin Tuan Tarmizi boleh menceritakan sedikit lah berkaitan dengan kaedah pembagian faraid bagi isteri secara ringkas, dan institusi manakah yang perlu isteri ni tadi rujuk untuk uruskan harta pusaka si suami tadi. Silakan. Yang faraidnya mudah aja bagi isteri ni. Faraid bagi isteri dia ada 2 situasi sahaja. Kita melihat kepada situasi suami. Jika suami itu ada waris ke bawah, maknanya suami itu ada anak ataupun ada cucu. Kalau anak tu mati awal, maknanya dia ada waris furuk ke bawah, maka isteri akan mendapat 1/8. 1/8 ni untuk isteri, dia melihat kepada waris suami. Contohnya suami itu ada anak daripada isteri terdahulu, tapi dia ni isteri yang kedua yang dikahwini, tapi tak ada anak dengan dia. Dia ada anak daripada bekas suami dia. Jadi contohnya, jadi yang dikira sebagai anak tu anak si mati. Maka bukan dikira dia yang tak ada anak. Dia tak ada anak, tak apalah, tapi suami dah ada anak daripada isteri lain, maka dia dikira sebagai suami tu ada anak. Maka isteri tadi mendapat 1/8 walaupun anak tu bukan anak dia. Kalaulah suami tadi memang tak ada anak, jadi waris isteri ini akan mendapat lebih banyak lah, itu mendapat 1/4. Ini kita panggil kepala mayat ataupun pangku mayat lah. Saya ingat ini mudah difahami lah, sebab isteri itulah dikatakan dia agak kurang lah
So berkaitan dengan apa pengurusan tu, kita sebenarnya dari segi pengurusan harta pusaka ni, isteri-isteri perlu tahu kaedah pengurusan harta pusaka dia dikategorikan mengikut harta tu sendiri. Sama ada mana kita kategorikan dulu harta yang ditinggalkan oleh suami, sama ada dia harta alih ataupun harta tak alih. Di Malaysia ni kita ada harta alih dengan harta tak alih aja. Maknanya harta intelek, harta lain tu semua kita masukkan sebagai harta alih. Asalkan tanah, rumah dan bangunan itu harta tak alih. Selain daripada tanah, rumah dan bangunan, semua kita kategorikan sebagai harta alih. Cuma adalah kes yang rumah yang boleh diangkut. Rumah yang boleh diangkut tu kita kira harta alih lah, sebab dia boleh beralih daripada tanah tu. Maknanya kalau geran tanah tu, ataupun tanah tak ada geran lah, maknanya tanah yang berupa kondo ke apartmen ke geran kongsi macam tu, ataupun itu kita kira sebagai harta tak alih lah. Sebab harta tak alih ni perlu tahu dari sudut perundangan lah, sebab kaedah ke mana kita nak pergi tu adalah berdasarkan kepada harta tu tadi. So ini secara ringkas, ini slide kita yang terakhir, kita pun dah di hujung ni. Sekiranya si suami tadi dia hanya meninggalkan harta alih sahaja dan tidak lebih daripada 600,000. Maknanya dia ada kereta, dia ada wang tunai tapi tidak ada tanah, tidak ada rumah. Maknanya mungkin dia sudah cairkan, dia sudah jual dan sebagainya. So dia cuma ada dalam bentuk harta alih sahaja dan tidak melebihi 600,000. Maka pergi sahaja ke amanah raya. Bukan nak kempen amanah raya, tapi memang amanah raya dia ada kuasa dia berdasarkan Akta Perbadanan Amanah Raya 1995. Amanah raya akan keluarkan, dia panggil surat kuasa mentadbir lah daripada amanah raya, dan boleh bawa surat kuasa yang diberi oleh amanah raya tadi ke bank ataupun ke JPJ. Maknanya untuk dia lantik pentadbir tu boleh keluarkan duit tu, dan pentadbir boleh buat penamaan di JPJ untuk tukar dalam geran kereta dan sebagainya. Kalaulah melibatkan harta alih sahaja, mana tidak ada tanah dan nilainya tidak lebih daripada 600,000. Tapi sekiranya dia ada juga tanah, walaupun tanah dia tu mungkin kongsi geran ke, walaupun tanah dia tu sikit ke, maka amanah raya tidak berbidang kuasa untuk mengeluarkan surat pentadbiran yang melibatkan tanah. Maka kita pergi ke unit pembahagian pusaka kecil di pejabat tanah lah. Tapi bukan semua pejabat tanah ada unit pembahagian pusaka kecil, sebab unit pembahagian pusaka kecil ni kadang-kadang dia merge beberapa daerah, dia ada satu. Dia buat sebab dia masih lagi tidak banyak, dan maknanya kita combine sekali antara tanah dengan kereta tadi dan wang tunai di bank tadi di pusaka kecil. Jadi kita tak perlu pergi dua tempat lah, sebab unit pembahagian pusaka kecil JKPTG ni boleh uruskan asalkan nilai keseluruhan harta tadi tidak lebih daripada 2 juta lah. Sekiranya lebih daripada 2 juta ataupun ada harta alih sahaja nak pergi amanah raya tapi lebih 600,000, ataupun combine harta tak alih dengan harta alih lebih daripada 2 juta, maka nak tak nak kita panggil dia pusaka besar. Pusaka besar ni istilah kita orang lah, istilah yang buat pusaka ni kita panggil pusaka ringkas, pusaka kecil, pusaka besar. Dia bukan sebenarnya satu istilah yang akademik betul tu Encik Syafiq. Istilah kita panggil ya, istilah mulut kita lah supaya membezakan. So kita panggil pusaka besar, maka dia kena lantik peguam lah. Kalau lebih 2 juta ataupun ada kereta dan cash tapi lebih 600,000, kita kira itu dah nilai yang besar, dan dia perlu lantik peguam lah, untuk peguam dapatkan surat kuasa pentadbiran di mahkamah tinggi lah. Dia agak lebih yuran dia pun lebih tinggi lah, sebab dia dokumentasi tu lebih, maknanya dokumentasi mahkamah lah. Tapi di unit pusaka kecil tu boleh belajar sendiri, boleh belajar lah. Kalau tu boleh ada runner-runner dia lah. Dan kalau lah perlu dibuat pengesahan waris, pengesahan waris perlu dibuat, maka kita perlu pergi ke mahkamah syariah. Tapi mahkamah syariah ni dia hanya mengeluarkan perintah faraid. Dia tidak boleh mengeluarkan satu perintah, mana kita tak boleh bawa perintah faraid mahkamah syariah untuk tukar nama di geran tanah. Tak boleh. Sebab nak tukar nama di geran tanah tu, dia kena ada pula sama ada di JKPTG tadi ataupun mahkamah. Dia hanya perlu, dia perintah faraid tidak perlu bagi ke semua kes. Dia tengok kes by kes lah. Contohnya
kahwin di Thailand secara senyap-senyap tadi bila pergi ke JKPTG kata macam mana nak dua isteri ke seorang isteri lagi tak ada sijil nikah, maka kenalah pergi dapatkan perintah faraid dulu untuk disahkan perkahwinan tadi, online tak online ke apa ke, contohlah. Maknanya perintah faraid tadi dia menjadi optional sebenarnya. Dia tengok basis lah. Yang pentingnya 3 tempat tadilah yang untuk uruskan pentadbiran, dan kita tidak ada center lagi. Kalau center kena datang pejabat peguam lah, iklan sikit. Peguam dia center, dia boleh pergi mana-mana kan. Tapi itulah walaupun mungkin ada lagi improvement yang perlu dibuat terhadap perundangan tentang pengurusan harta pusaka, tapi at least saya nampak undang-undang di negara kita sudah pun cukup lah. Mana sudah pun ada dan kita boleh handle pusaka tu, dan kita agak sedih lah apabila kita kata harta buku mencecah sampai 60 bilion, 70 bilion. Sedangkan kita sudah pun ada perundangan yang boleh tackle perkara tu. Mungkinlah sebabkan dia bukan satu bumbung menyebabkan masyarakat confused, tapi itulah program-program macam ni lah yang menyebabkan masyarakat boleh memahami, dan saya appreciate lah maknanya. Kita pun, saya selaku pengamal undang-undang ni, saya memang sentiasa cuba untuk improve lagi beberapa perkara dalam bidang ni lah supaya lebih memudahkan masyarakat, lebih mesra. Tetapi saya katakan bahawasanya undang-undang tu sudah pun ada, peraturan tu sudah pun ada, dia tidak boleh menjadi sebab untuk kita biarkan harta pusaka terbeku. Cuma memang kita akui improvement tu boleh berlaku dari semasa ke semasa lah. So saya ingat ini sebagai akhirnya, dan saya nak pesan kepada balu-balu di sana ataupun bakal-bakal balu kita semuanya, maknanya ilmu tentang faraid dan ilmu tentang pengurusan harta pusaka ni kena ada, dan kena sentiasa kita kata bersedia sebab kita tidak tahu bila kita akan meninggal, dan kita tidak tahu apa yang berlaku. Kalau perlu ambil takaful, tapi kita maknanya bincang dengan suami, bincang dengan pasangan, mengikut keperluan, mengikut kemampuan masing-masing lah. Allah Alam. Okey, baik. Terima kasih Tuan Ahmad Tarmizi di atas pencerahan pada 2 soalan tadi. Soalan berkaitan dengan kaedah pembahagian faraid bagi isteri, dan yang akhir sekali tadi, institusi manakah yang isteri rujuk untuk urus harta pusaka, insya-Allah. Dan untuk akhirnya kita ada lagi satu soalan, Tuan. Kita ada satu lagi soalan, okey, yang perlu kita sampaikan kepada tuan-tuan ataupun sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Majlis Agama Islam Selangor. Okey, satu lagi soalan yang boleh panel kita kemukakan. Okey, dipersilakan Tuan. Satu lagi soalan. Satu lagi soalan diberi kepada saya untuk soalan yang mudah Tuan, soalan yang mudah tu. Memilih peserta. Situasinya sekira suami meninggalkan sebuah rumah dan sebuah kereta yang mana kesemuanya bernilai 500,000, di manakah urusan pusaka suami itu boleh diuruskan? Maknanya suami dia mati meninggalkan sebuah rumah dan sebuah kereta, nilai rumah dan kereta tadi sekitar 500,000. Jadi di manakah isteri boleh uruskan pusaka suaminya itu? Okey, itu soalannya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita di Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor. Sekiranya suami meninggalkan sebuah rumah dan sebuah kereta, kesemuanya bernilai 500,000, ya. 500,000. Di manakah urusan pusaka suami boleh diuruskan? Itulah soalan-soalannya. Okey, mana yang terpantas, okey, terus komen, letakkan jawapan di komen, kita akan minta urus kita bacakan. Siapa yang dapat menjawab soalan dengan betul, kita akan beri hadiah-hadiah yang saya maklumkan di awal tadi, insya-Allah. Baik, kita dah ada pemenang untuk soalan pertama. Baik, okey, boleh pihak urus dia paparkan siapakah pemenang kita untuk soalan pertama. Baik, pemenang untuk soalan pertama kita ialah
Puan Ain Izan yang menjawab tiada anak lelaki dan tiada bapa yang masih hidup. Baik. Okey, untuk pemenang bagi soalan pertama ini, okey, hadiah yang bertuah iaitu menerima sebuah buku Harta Pusaka. Tahniah diucapkan kepada Puan Ain Izan. Okey, Puan Ain Izan boleh terus ataupun boleh terus message kami di Facebook Majlis Agama Islam Selangor, butiran-butiran peribadi, nama, nombor telefon dan alamat supaya kami dapat mudah untuk memberikan hadiah yang telah dimenangi oleh Puan pada pagi ini ya. Okey, pemenang kita untuk soalan pertama Puan Ain Izan. Okey, boleh tinggalkan butiran di Facebook Majlis Agama Islam Selangor supaya lepas ni kita dapat berhubung untuk menghantar hadiah yang telah dimenangi insya-Allah. Baik, kita pun dah ada pemenang untuk soalan kedua kita. Pantas sungguh ni tuan. Pantas sungguh dah sahabat-sahabat kita di Facebook Maiz menjawab ni. Tahniah juga. Baik, untuk yang hadiah kedua ni kita berikan sebuah bijak pusaka game. Bijak pusaka game yang bernilai RM80. Okey, boleh? Rustia tayangkan hadiah tu. Okey, inilah hadiahnya. Hadiah yang kita akan berikan kepada pemenang pada soalan nombor 2 kita insya-Allah, iaitu sebuah bijak pusaka game yang bernilai RM80. Dan okey, kita ada 6 pemenangnya. Baik, pemenangnya ialah Encik Rashidi Ahmad yang menjawab unit pusaka kecil JKPTG. Betul? Betul tuan Betul. Okey, tahniah kepada Encik Rashidi Ahmad yang telah menjawab unit pusaka kecil JKPTG. Okey, minta kerjasama juga kepada Encik Rashidi Ahmad untuk tinggalkan butiran tuan di Facebook Majlis Agama Islam Selangor supaya kami lepas ini dapat berhubung dengan tuan insya-Allah. Okey, tahniah sekali lagi kepada pemenang yang bertuah pada hari ini, pemenang untuk soalan pertama dan tahniah juga untuk pemenang bagi soalan kedua. Mungkin sedikit Tuan Ahmad Termizi, kita nak simpulkan apa perbincangan yang kita dah bincangkan tadi bermula daripada soalan yang pertama tadi hingga ke akhirnya. Silakan Tuan. Itulah sebenarnya apa yang isteri perlu tahu selepas kematian suami sepatutnya perlu tahu tu sebelum kematian lagi. Barulah dia jadi lebih baik. Cuma apabila sudah pun berlaku kematian, nak tak nak memang dia perlu tahulah, perlu tahu harta suami, perlu tahu waris suami, perlu tahu hak dia dan dia perlu kalau perlu menuntut harta pencarian maka dia kena proceed dengan tuntutan harta pencarian lah dan dia juga perlu uruskan harta suami itulah sebab dia adalah waris yang tidak terhalang. Mana kalaulah dia mau minta bantuan mungkin adik-beradik suami ke, maknanya still saya ingat isteri lebih mengetahui tentang harta-harta tadi dan at least dia kena tahulah institusi mana dan sebagainya lah. So pengetahuan ini bila kita tahu pengetahuan ini sebenarnya dia akan menyebabkan suami itu lebih lebih bersedia lah, mana setiap orang perlu bersedia dan sebab itulah timbul pula isu ataupun timbul pula ilmu tentang perancangan pewarisan tu melibatkan hibah wasiat dan sebagainya lah sebab kita nak bersedia kita tidak tahu bila kematian menjemput kita. Dan saya ingat sekali lagi saya terima kasih kepada pihak MAIS. Saya mohon maaf sekiranya ada salah silap tutur kata saya, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya. Saya silakan Syafiq. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Ahmad Termizi bin Abdullah di atas perkongsian ilmu yang bagi saya ialah sangat berguna dan sangat bermanfaat kepada kita semua pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang dikongsikan oleh Tuan Ahmad Termizi tadi,
berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu apakah yang isteri perlu tahu selepas kematian suami. So mudah-mudahan dengan ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini, ilmu yang dibawakan oleh Majlis Agama Islam Selangor ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk kita kongsi dan sebarkan ilmu faraid ini, insya-Allah. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada penonton kita, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita di live Facebook Majlis Agama Islam Selangor yang telah menyertai bermula daripada pukul 10 pagi tadi sehingga pada pukul 11 pagi ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan dan puan-puan yang terus menyokong Majlis Agama Islam Selangor. Dan saya juga mengucapkan tahniah juga kepada pemenang-pemenang kita, pemenang-pemenang bertuah pada pagi ini. Tahniah, dan insya-Allah kita akan di pihak Majlis Agama Islam Selangor kita akan uruskan dengan pihak pemenang, insya-Allah. Dan sedikit pemakluman kepada tuan-tuan dan puan-puan sahabat Facebook Majlis Agama Islam Selangor, ya. Jangan lupa untuk bersama dengan kami di kempen Bulan Faraid Negeri Selangor ini yang kita adakan khusus untuk kita sampaikan ilmu-ilmu faraid, dan beberapa program yang kita telah susun atur yang mana kita nak memberi ilmu ataupun untuk menyampaikan ilmu faraid ini kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, dan untuk memberi penjelasan berkaitan dengan ilmu faraid ini dengan sebaiknya. Okey, yang pertamanya kita ada kuliah faraid bersiri yang sekarang kita kuliah faraid bersiri yang kita ada sebanyak 8 siri yang kita adakan setiap malam pada jam 9.15 malam sehingga 10.15 malam, iaitu pada hari Isnin, Selasa dan Jumaat. Dan esok ataupun hari Rabu kita ada celik pewarisan dan Baitul Mal siri 9 di Radio IKIM. Okey, kita pembawa juga live celik pewarisan dan Baitul Mal di Radio IKIM serta Facebook Live IKIM jam 9.30 pagi hingga pukul 10 pagi. Dan malamnya, jam 8 malam kita ada kuliah Maghrib Faraid secara langsung dari page Facebook Surau Hidayatul Mustaqim Selayang Baru, mana kita telah tetapkan dan kita telah aturkan jadualnya, insya-Allah. Dan hari Khamis kita ada lagi bicara pusaka dengan tajuk Jangan Putus Saudara bersama dengan saudara Syamsul Debat. Ini adalah penceramah yang kita tunggu-tunggu. So nantikan, kalau boleh masukkan terus dalam dalam kalender. Okey, pastikan kita nak mengikuti Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor ini pada hari Khamis, insya-Allah. Dan seterusnya sambungan kuliah faraid bersiri jam 9.15 malam sehingga 10.15 malam hari Jumaat. Dan kita juga ada pertandingan video pendek dan pertandingan reka cipta e-poster sebenarnya kempen Bulan Faraid Negeri Selangor ni. Banyak hadiah-hadiah menarik yang menanti anda. So, jangan lepaskan peluang ni, teruskan menyertai, teruskan bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor untuk mendapatkan pelbagai perkembangan terkini berkaitan dengan kempen Bulan Faraid Negeri Selangor. Dan dalam masa yang sama juga, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Facebook Majlis Agama Islam Selangor nak tahu perkembangan terkini ataupun apa aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh MAIS, boleh juga kunjungi di laman web rasmi Majlis Agama Islam Selangor, iaitu di www.mais.gov.my. Ya. Dan jika ada sebarang persoalan, minta maaf sebab saya tak sempat nak baca soalan-soalan yang tadi ada ajukan kepada Tuan Ahmad Tirmizi. Banyak juga soalan-soalan yang diajukan oleh penonton-penonton kita. InsyaAllah kita akan cuba jawab soalan-soalan tersebut di siri-siri yang akan datang. Dan saya Muhammad Syafiq bin Ahmad Fauzi mewakili seluruh tim Urustia ataupun seluruh tim bicara pusaka dan seluruh tim di Majlis Agama Islam Selangor, mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang pengendalian program kita pada pagi ini. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Sekian saya tangguhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.